أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi saya kira buat kali yang kedua kedatangan saya untuk masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-74 di dalam Al-Quran, merujuk surah Al-Muddathir, ayat 49, 50 dan 51, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. 3 ayat daripada surah Al-Mudaththir, ayat-ayat yang ringkas tapi padat dan penuh pengertian. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala, fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin, maka mengapakah mereka, yakni merujuk kepada orang-orang kafir, berpaling ataupun lari daripada peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan ataupun gaya yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu gambaran bagaimana manusia-manusia yang dikatakan kafir ini, mereka ini berpaling, mereka ini lari. Bila diberikan peringatan kepada mereka, gambarannya ialah ka'annahum humurum mustanfirah, seolah-olah seperti humur, iaitu kaldai liar, mustanfirah yang dalam keadaan terkejut. Semua kita kenal binatang yang dia kaldai. Kaldai ni pula dalam keadaan terkejut. Boleh bayang tak rupa dia lagu mana? Kita kaldai pun kadang-kadang tak pernah tengok, tak pernah lihat. Ni Allah bagi gambaran orang-orang kafir yang lari daripada peringatan Allah macam seekor keldai dalam keadaan terkejut. Dia punya muka, dia punya rupa. Farrat min qaswarah, yang lari dalam keadaan ketakutan, min qaswarah, daripada seekor singa.
Dia ni bukan kata setakat terkejut, tapi lari dalam keadaan ketakutan daripada hambatan ataupun kejaran seekor singa. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang kafir yang lari dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita merujuk kepada sebuah tafsir, yaitu tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir beliau berkaitan dengan ayat ini, beliau menyatakan sesungguhnya yang dimaksud dan dirujuk dengan orang-orang kafir dalam ayat ini adalah orang-orang kafir yang sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila adanya utusan-utusan Allah yang namanya nabi-nabi, yang namanya rasul-rasul, bila datang kepada mereka menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kenabian mereka, dan ini adalah bentuk hak yang datang daripada Allah, tetapi mereka menerimanya atau sebaliknya mereka tidak menerimanya, bahkan mereka lari, mereka berpaling daripada hal tersebut. Satu benda yang saya nak sebut di sini ialah bila disebutkan orang-orang kafir sebelum kamu, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Hak kita kata nabi-nabi dan rasul-rasul tentang dua benda, dua perkara. Pertama adalah perbezaan dari sudut bangsa dan bahasa. Sebab selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya nabi-nabi rasul yang namanya utusan Allah ini daripada kepelbagai bangsa. Ada yang datang daripada bangsa tu, ada yang datang daripada bangsa ni, dan banyak diceritakan oleh Allah dalam Quran, nabi-nabi dan rasul ni dari kalangan Bani Israel, dan mereka semestinya mempunyai bahasa, language, pertuturan, komunikasi yang berbeza dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku orang Arab ataupun dengan golongan-golongan yang lain. Itu yang pertama.